ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي ساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ثم أما بعد. Yang berbahagia tuan-tuan imam, para pegawai masjid, pengurusi dan juga ahli-ahli jawatan kuasa karya masjid. Yang saya muliakan tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, hadirin, hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kekuatan dan kesempatan pada malam ini. Malam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita semua dapat sama-sama hadir menunaikan salat berjamaah maghrib dan sama-sama kita dapat berada di rumah Allah ini menjadi tetamunya di satu tempat yang mana Nabi SAW menyebutkan tentang kesukaan Allah kepada tempat ini. Yang Nabi sebutkan, Nabi kata ahabbul biladi ila Allah taala masajiduha. Sebaik-baik tempat yang disukai, tempat yang paling disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Yang sudah pasti menggambarkan tentang kelebihan tempat ini. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita semua boleh sama-sama berada di dalam rumah Allah ini, satu tempat yang begitu istimewa di sisi kita umat Islam. Tempat ni dia jadi istimewa sebab apa? Sebab dia disukai oleh Allah. Kalau orang tanya kenapa masjid penting dan istimewa kepada umat Islam, sebab masjid itu disukai dan dicintai di sisi Allah. Sebab itulah kita suka dan cinta kepada masjid. Baru ni saya ada kongsi sebuah sikit kepada sahabat-sahabat kita. Dia dalam hidup kita ni tuan-tuan dan puan sekalian, kita mempunyai keinginan dan juga kesukaan yang berbeza. Ada orang yang mungkin dia suka pakai baju warna gelap-gelap. Sebab mungkin dia macam saya ni suka pakai baju gelap-gelap. Pasal kita besar sikit, jadi kita nak bagi orang tak apa nampak. Contohnya, ada orang dia suka pakai baju yang cerah-cerah, kan? Yang mungkin berbeza, kalau contohnya dia suka pakai baju gelap, tapi kalau kaita dia mungkin dia suka pakai kaita cerah sikit, warna merah ke, warna hijau terang ke, dia berbeza. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, walaupun ada perbezaan daripada keinginan kita, berbeza keinginan, tapi ada benda yang tidak ada pilihan dan kita mesti sama, seperti mana yang Allah berkehendak kepada perkara tersebut. Antaranya masjid ni lah. Walaupun kita suka pergi tempat lain, tapi yang namanya masjid disukai dan dicintai oleh Allah, maka masjidlah menjadi keutamaan kita. Walaupun kita macam mana tak seronok ke apa ke, tidaklah boleh kita mendahului Allah dan juga Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala sebut, la tuqaddimu baina yadayillah. Janganlah kamu mendahului daripada ketetapan Allah. Jadi kita ni tidak ada pilihan melainkan kita terima apa sahaja yang telah ditetapkan oleh Allah. Termasuklah Allah suka kepada masjid melebihi daripada tempat lain. Maksudnya kalau semayang di tempat lain tu, sudah pasti masjid lebih utama. Tajuk yang diberikan kepada saya ni, saya pun confused. Dia bagi tajuk masjid titik bertindih rumahku syurgaku. Saya mula-mula baca tajuk tu, saya ingatkan tajuk dia rumahku syurgaku. Saya kata sudah,
Kita tak apa nak arti lah cakap tentang rumahku, syurgaku, rumahku, tak apa nak arti. Pasal kita rumah satu je. Kalau orang kaya rumah banyak, mungkin dia banyak lah kan. Kita rumah kita satu je. Jadi rupanya masjid, dia ada sebut di depan tu, masjid rumahku, syurgaku. Seolah-olah masjid ni kita kena rasa seperti mana rumahku, syurgaku. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan sekalian, kita pun kena sedar bahawasanya masjid ini dimuliakan kerana dia itu disebutkan sebagai Baitullah. Bait ni, al-bait dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kita artinya rumah. Bait satu rumah. Kalau banyak rumah dalam bahasa Arab ni dia ada beza. Dia ada perkataan singular iaitu untuk satu. Kalau dalam bahasa orang putih dia panggil plural, dua ke atas lah. Tapi bahasa orang putih dia lain. Dia kalau satu rumah dia panggil house bahasa Inggeris. Kalau banyak rumah dua ke atas dia panggil two houses, three houses. Kan dia panggil ada s di hujung. Dalam bahasa Arab dia ada beza. Bait satu rumah. Kalau dua rumah, baitani, dua rumah. Ada orang ada dua rumah sini. Kalau banyak tiga ke atas disebut buyut. Buyut yang orang selalu sebut dengan buyutullah. Kalau masjid, buyutullah iaitulah rumah-rumah Allah ataupun masajidullah ataupun masjid-masjid yang disebutkan sebagai rumah-rumah Allah. Jadi bila kita nak sebut masjid rumahku, syurgaku, kita pun dalam masa yang sama kita kena sedar bahawasanya masjid merupakan rumah Allah dan dia dimuliakan kerana disebutkan dia sebagai rumah Allah. Macam kita lah tuan-tuan dan puan sekalian, kalau sesuatu benda disandarkan kepada Allah, maka dia jadi mulia. Kalau sebut rumah biasa saja, tak ada mulia. Sebab rumah A, rumah B, rumah C sama saja sebab dia rumah manusia. Tapi kalau dikaitkan dia rumah tu dengan rumah seorang yang hebat, maka sudah pasti dia jadi hebat. Apatah lagi apabila masjid yang disebutkan dengan julukan Baitullah ataupun disebutkan dengan Buyutullah, maka sudah pasti dia menjadi hebat sebab disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut masjid rumah Allah ni apa maksud? Kenapa disebut masjid sebagai rumah Allah? Ada orang dia dulu dia salah faham masjid rumah Allah ni, dia pergi mengajak dekat golongan muallaf Nuh di dalam satu tempat lah, di tengah-tengah hutan tu. Negeri mana tak ada nak bak lah. Tapi memang alhamdulillah kerja-kerja dakwah yang dilakukan oleh sebahagian sahabat-sahabat kita di satu tempat ni alhamdulillah berjaya. Hebatlah. Kita juga di Maib kita pernah tajarlah program-program dakwah yang dilakukan oleh mereka. Depa pergi masuk di kampung-kampung tu, di tengah-tengah hutan tu, bagi Islamkan sebahagian daripada umat manusia di sana. Bila dia dakwah kepada depa, dia sebut, dia kata kita ni nak kena kumpul duit. Kumpul duit kita ni sebab kita nak kumpul duit nak buat rumah Allah. Kawan tu baru masuk Islam. Kawan hak dia nak kutip duit tu baru masuk Islam. Bila dia baru masuk Islam, yang ustaz ni buka derma. Siapa nak derma untuk nak buat rumah Allah? Dia tak abang kena buat masjid, dia abang kena buat rumah Allah. Jadi dia kata, Allah tak hebat, dia kata. Kawan yang tadi baru masuk Islam tadi dia kata Allah tak hebat. Pasal dia kata Allah tak hebat pasal kawan ada seorang nama dalam kampung dia tu Haji Syafi'i. Haji Syafi'i tu hebat lagi sebab Haji Syafi'i bagi duit buat rumah Allah. Jadi Allah tak hebat. Dia pergi kata lagu tu. Jadi sebab tu kita kena faham sebutan rumah Allah itu adalah bukan menunjukkan Allah berada di masjid sahaja. Allah berada di mana-mana. Yang maksudnya dalam kiraan Allah sentiasa berada pada ketetapan Allah yang Allah mengetahui di mana keadaan kita. Kita duduk di mana Allah mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat kepada kita, mengetahui kita. Wa huwa ma'akum. Allah sentiasa bersama-sama dengan kalian. Allah sentiasa bersama-sama dengan kamu. Dan tidaklah Allah ini hanya berada di masjid. Kalau kita kata Allah ada di masjid saja, artinya kita ni hanya kena taat dan patuh kepada Allah di masjid sajalah. Jadi kita kena sedar bahawasanya Allah itu perlu dipatuhi, perlu ditaati di setiap tempat sebab Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbil Alamin, adalah Tuhan bagi sekalian alam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Masjid ni
merupakan tempat yang sudah pasti oleh kerana dia mulia di sisi Allah dan dia mulia di sisi umat Islam, maka masjid menjadi satu tempat yang sering kali menjadi kecintaan bagi golongan-golongan yang mencintai Allah dan juga Rasulnya. Termasuklah tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah Allah, di masjid ini pada malam ni, kita main ni tak ada sebab lain, tidak ada kepentingan lain melainkan kerana kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sebab tu kita main ke masjid. Bila main ke masjid, kalau kita main ke masjid kerana Allah dan Rasulnya, maka beroleh pahala kita sebab kerana keikhlasan kita. Tapi kalau pergi masjid sebab nak pergi makan kenduri saja, dia ada masalah lah sikit. Tapi tak apalah, baik dia main masjid dulu walaupun dia main makan kenduri, kira okey lah. Ada setengah dia tak mau pergi juga ke masjid. Dia lupa kata kalau dia mati pun nanti pun orang masjid juga nak pergi. Dia usah tak mau pergi masjid. Dia ahli sunnat wal jumaat. Ada setengah dia ahli sunnat wal jumaat, dia pergi jugalah. Ada setengah ahli sunat pun tak, ahli Jumaat pun tak. Maksudnya sembahyang raya pun tak, sembahyang Jumaat pun tak. Tapi lah sekali dia ikhtiar tak mau main masjid pun, orang ikhtiar mai dia juga bila dia kena bungkus nanti. Bila dia tak ada pun dia mai juga ke masjid. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena sedar kita mai ke rumah Allah ini ataupun mai ke masjid, ikhlas kita kepada Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, al-masjidu baitun kulli taqi. Nabi SAW kata, al-masjidu, Nabi kata masjid itu merupakan baitun kulli taqi, merupakan rumah bagi setiap orang-orang yang bertakwa. Yang tadi yang nama masjid rumahku syurgaku tu adalah, saya agak mungkin imam kita bagi tajuk tu sebab berdasarkan kepada hadis Nabi ini. Nabi kata al-masjidu baitun kulli taqi, masjid merupakan rumah bagi setiap orang-orang yang bertakwa. Masjid ni adalah merupakan rumah untuk setiap orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa, masjid umpama rumah dia. Rumah ni maksudnya apa tuan-tuan? Rumah ni kalau kita lah, selalu orang kata kalau nak pi kita kata nak pi tempat lain. Kalau balik kita sebut balik apa? Balik kita sebut balik apa? Balik rumah. Kita tak kata balik ke tempat lain. Balik pejabat, tu mungkin kalau dia asal di tempat. Artinya bila sebut balik ni selalunya kita merujuk kepada tempat asal kita. Tempat asal yang menjadi kecintaan kita. Jadi sesuailah apabila Nabi SAW sebut al-masjidu baitun kulli taqi, masjid merupakan rumah bagi setiap orang-orang yang bertakwa. Sebab apa dia sebut masjid merupakan rumah untuk orang yang bertakwa? Sebab masjid menggambarkan tempat yang setiap orang yang bertakwa itu dia berasa nak balik ke masjid. Malam ni cerita tentang kelebihan masjid kepada orang yang dah duk main masjid dah. Patutnya tajuk ni kita bincang di tempat yang orang tak main masjid. Mungkin kita boleh bincang tajuk ni, kita bincang di pasar malam ke, kita pergi rumah kawan-kawan kita ke, kita buka speaker luar ke. Tapi tak apa, harapan kita semua sama-sama sampaikan. Nabi sebut masjid merupakan rumah bagi setiap orang bertakwa, sebab orang bertakwa ni dia akan rasa di masjid tu merupakan rumah dia yang dia kena balik pergi rumah tersebut. Dia tahu, dia pergi mana pun dia tahu tempat dia nak balik. Tuan-tuan tahu kucing. Kenal kucing? Kucing lah kan. Katalah kita ada kucing. Kucing tu memang beranak di rumah kita, duduk walaupun kita taklah orang kita belah sangat dia, tapi kita kalau dia ada tu kita bagi makan. Lama punya lama kita nampak perut dia besar. Perut besar ni selalunya kucing, bukan selalunya lah, memang kucing betina je lah. Takat law ni kucing jantan pun ada perut besar tapi dia makan banyak lah kot. Kan macam kita. Kucing tu bila dah dia besar perut, kita rasa nak kena tahu kucing ni. Masalah. Pasal apa? Kalau duduk di rumah kita nanti dia beranak lagi, daripada seekor dia jadi 6 ekor. Ada yang mati lebih kurang, kata tinggal 4 ekor, tinggal 2 ekor. Kita rasa nak kena buang kucing ni.
Orang panggil tauk kucing. Sebelah sini tak tahulah macam dah sebut kan. Belah kami kalau buang kucing tu ataupun dia panggil tauk kucing lah. Tauk kucing. Kita tahu dia macam mana pun, dia balik mai rumah kita. Dia teringat tempat dia nak balik. Itu masa PKP. Sebelum lepas PKP pada? PKPD pula. Lepas PKPD, kita pun tak ingat lah. PKP, budak-budak apa tak tahu PKP. Duk PKM tak tahu, PKP tak beram tak tahu. Tahu PKP dengan PKPD je. Itu masa PKP tuan, orang anak-anak kita yang duduk di luar-luar tu teringat nak balik. Walaupun dia berapa puluh tahun dah tak balik pun teringat nak balik. Sebab semua orang sebut nak balik. Bila sebut balik ni, kita akan balik ke mana? Kita akan balik ke tempat yang kita rasa asal kita. Tempat yang kita rasa sesuai dengan diri kita. Sebab tu Nabi kata, al-masjidu baitu kulli taqi. Dalam hadis yang sama, Nabi SAW kata, ini hadis ini diriwayatkan daripada Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Nabi kata, wa takaffala Allah azza wa jalla liman kana al-masjidu bi baitahu bir-rauh war-rahmah wal-jawaz 'ala as-sirati ila ridwanillahi ila al-jannah. Yang mana Nabi SAW sebutkan apabila dia rasa masjid itu merupakan rumah untuk orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kepada mereka yang dia duk pi balik ke rumahnya. Sebab dia rasa masjid itu sebagai rumahnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hak inilah yang dikatakan kita ini merasai masjid rumah kita, dan kita merasai pula bila kita berada di masjid kita dhiyafah. Kita merupakan tetamu kepada Allah. Boleh jadi kita mungkin bukan asal di rumah tu, tapi kita rasa selesa berada di rumah itu. Jadi kita akan rasa, Masya Allah, kita ni merupakan tetamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni dinyatakan oleh baginda Nabi SAW tentang kelebihan untuk orang yang dia pi balik ke masjid. Maksudnya dia duduk berulang alik pi ke masjid. Tadi disebutkan masjid merupakan rumah bagi setiap orang bertakwa. Hadis yang kedua yang kita nak bincang ni adalah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ila al-masjid wa raha a'adda Allahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia itu pergi ke masjid, balik ke masjid, balik dari masjid, maksudnya dia berulang-alik dari rumah dia pergi ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan baginya yang merupakan satu tempat, iaitu disebutkan a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya satu rumah ataupun mahligai di dalam syurga setiap kali dia pergi dan balik. Sebab apa? Sebab dia merasai keseronokan dan kebahagiaan untuk nak berulang-alik pergi ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sediakan tempat duduknya, tempat diamnya ketika berada di dalam syurga nanti. Allahumma amin, Allahumma ja'alna minhum. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hebat orang yang merasai kelebihan berulang-alik pergi ke masjid. Dia merasa berulang-alik ke masjid itu merupakan kemuliaan untuk dirinya, dan Allah siapkan satu mahligai rumah di dalam syurga. Semua orang nak masuk syurga. Semua orang, tanyalah siapa pun, semua nak masuk syurga. Seolah-olah gambaran kepada kelebihan pi ulang-alik pi masjid ni, Allah bagi dia masuk syurga dan Allah siapkan rumah mahligai dalam syurga. Seolah-olah macam kalau dia ulang-alik ni confirm boleh masuk syurga. Mudah pula masuk syurga. Ulang-alik pi masjid dapat masuk syurga. Tapi masalahnya tuan-tuan dan puan sekalian, syurga tu mahal. Syurga ni mahal. Nak ulang-alik pergi masjid ni pun susah tuan-tuan. Susah ke senang? Allah, tuan-tuan dan puan sekalian, bukan satu benda yang senang nak ulang-alik pergi masjid. Tu imam cara tu imam, betul tak Ustaz? Nah, yang makmum cara makmum. Makmum orang tak bayar. Pi pun orang tak bayar apa. Tu imam pi pula, tak pi pula lagi. Orang kata macam-macam lah kan. Susah tuan-tuan, bukan satu benda yang senang nak pergi masjid. Susah.
Satu benda yang berat nak pergi ulang alik ke rumah Allah. Satu benda yang berat. Orang tak bayar macam tuan-tuan yang hadir pada malam. Orang tak bayar. Sebab salah. Kalau orang yang dibayar pula, sebab salah. Orang yang tak main pula rasa, pi pun bukan boleh apa. Cuba kalau kita lepas-lepas bagi salam tuan-tuan, satu rakaat orang bagi 50. Satu rakaat 50. Kalau mayang isyak sekali lagi ni, kita bagi 200. Agak-agak masjid penuh ke tak? Allahu Akbar tuan-tuan, penuh masjid. Kali 17 pula, 50 tu tadi RM50 tadi kali 17 tengok 17 rakaat. Sehari Allah penuh masjid. Sebab boleh guna nak bayar. Bila habis sembahyang tu dapat terus 200 lagi keluar rumah beli-beli macam-macam. Tuan-tuan duduk dekat sini dekat dengan macam-macam lah kan. Sini ada apa bilik apa? Bilin apa? Bola, dolar, Mr. Dolar. Betul? Beli macam-macam. Keluar sekali lagi boleh beli barang. Sebab boleh duit. Benda madiyah, benda kebendaan nampak. Tapi yang namanya pahala ni tuan-tuan, dia tak nampak. Pahala tak nampak. Pahala ni kita nak guna bila? Di dunia yang nama pahala ni walaupun kita dapat, kita bukan sedang dapat sebab dia masuk akaun terus. Sebab tu ada setengah orang kalau contoh mana-mana, bayar akaun. Tak nak bayar cash. I'm trading with cash. Dia kata dia tak berniaga masuk akaun, tak berniaga. Dia berniaga cash. Pasal bagi nampak. Senang belanja. Kan? Macam kita, katalah kita kata, Allah bagi pahala masuk dalam akaun kita tu, pahala. Masalahnya kita tak nampak pahala tu. Kalaupun nampak pahala tu, boleh bayar dah nak beli nasi lemak dengan teh tarik, bayar guna pahala. Boleh bayar tak? Tak boleh bayar. Kita ni di MAIB, kita cuba nak memperkenalkan satu jenis wakaf, namanya wakaf khidmat. Wakaf khadamat dia panggil. Wakaf khidmat ni artinya kalau dia buat khidmat sosial sekian-sekian, dia dapat sekian-sekian ni, dapat apa bawa sekian-sekian, kelebihan sekian-sekian. Itu wakaf khidmat. Tapi susah nak buat benda tu sebab tak nampak. Dia membantu orang dengan keadaan wakaf diri dia untuk membantu khidmat dia. Tak berapa nak berjaya lah sebab susah nak tunjuk wakaf khidmat ni. Macam tapi di negara orang putih, even di sebahagian tempat dah ada dah wakaf khidmat ni. Dia panggil time dia donate dengan masa. Dia mewakafkan masa dia. Bantu rumah orang tua-tua, bantu rumah anak yatim. Di negara luar ada dah. Hujung bulan orang bayar duit kat dia sebab dia bagi wakaf khidmat. Okeylah, tak apa. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita keluar daripada masjid sekali lagi, kita bukan boleh bayar. Nak bayar beli benda dengan pahala tak boleh bayar. Tapi yang namanya pahala tu tuan-tuan dan puan sekalian, kita akan guna tu. Dia tak guna di sini, dia guna di sana. Dia tak guna di dunia, dia guna di akhirat. Yang mana di akhirat pula duit kita ni tak boleh guna pula. Duit tak boleh guna. RM ni tak boleh guna rupanya. Kumpul lah duit. Kumpul. Dia kata dia kumpul duit ni sebab dia nak guna untuk hari tua. Tak dan tua, tak ada pejam mata dulu. Siapa guna duit tu? Dia simpan untuk hari ni. Orang duk minta orang duk minta, tak tahulah tuan-tuan tahu ke orang duk minta lah ni. Orang duk minta lah ni 10,000. Tahu lah. Dia kata kumpul boleh tentu lagi boleh guna. Dia kata tak dan sampai hari tua. Kan? Dia nak minta duit tu lah sebab tak tahu tentu boleh dapat guna dak hari tua nanti. Wallahu alam, tak apalah, itu kita serah kepada mereka yang berkelayakan untuk membincangkan dan menentukan dasar tentang perkara tersebut, bukan kita di sinilah. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia kumpul-kumpul duit, bila dia pejam mata dia tak boleh guna duit tu, tak boleh masuk kubur. Macam ada setengah agama, yelah ni we are not insulting other religions. Ni bukan nak sebutkan tentang insulting agama lain, tak. Lakum dinukum waliyadin. Cuma nak cerita depa ada satu setengah agama tu, dia pakai baju bila seorang mati, kalau kita semua pakai kain kapan kan? Pakai kapan. Depa agama depa ni kena pakai baju smart. Seluar hitam, baju putih. Seluar hitam, baju putih, macam budak catering tu. Kan?
seluar hitam, baju putih, di dalam tangan ni kena genggam, kena tok macam tu. Dalam tangan ni kena genggam duit. Nak buat apa tak tahulah. Tak boleh guna duit tu. Tak boleh guna. Tak boleh guna. Yang boleh guna di hari akhirat kelak nanti adalah pahala. Pahala. Sebab itu susah nak dapat benda ni, susah untuk kita nak mengulangi mai ke masjid ini sebab kita tak nampak kelebihan itu ketika mana kita berada di dunia pada hari ini. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, beberapa kisah-kisah, bahkan kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita Nabi arif benar tentang kehebatan masjid ni. Sampailah ke akhir hayat Nabi, Nabi minta nak berulang alik pergi ke masjid walaupun Nabi berada di penghujung daripada hayat baginda. Kita semua tahu kisah bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini wafat ketika mana baginda berusia 63 tahun hijrah. 63 tahun hijrah. Kena kiralah kita ni kalau ikut bulan la ni, tahun biasa ni kita mungkin baru umur 38, tapi kalau tengok dalam tahun hijrah mungkin dah 40 dah. Macam tu. Tahun hijrah lah Nabi wafat pada ketika mana baginda berusia 63 tahun. Masa Nabi berusia 63 tahun tu, 63 tahun ni kalau kita kata umur tu adalah umur biasalah. Umur biasa. Tapi Nabi SAW ketika mana berusia 63 tahun, dekat-dekat baginda Nabi SAW nak wafat, masa tu Nabi sakit. Nabi sakit. Ada riwayat cerita Nabi SAW sebelum daripada tempoh itu Nabi pernah diracun begitu begini. Maksudnya apapun yang kita nak sebut adalah Nabi SAW wafat. Dan Nabi sebelum wafat Nabi sakit. Sepanjang daripada hayat Nabi, ketika mana Nabi SAW berada di Madinah, Nabi tak lepas peluang solat berjamaah di Masjid Nabawi. Nabi tak lepas peluang untuk solat berjamaah di masjid. Ini baginda Nabi SAW, seorang insan yang hebat dijamin syurga. Nabi diulang alik pergi masjid. Tapi kalaulah kita ni orang biasa-biasa tak jamin syurga, kita rasa tak payahlah. Ada setengah tu dia rasa dia biasa tak, semua solat pun dia kata tak apa, jangan solat lagi, kalau tak khusyuk jangan solat pula dah. Pasal dia kata ada ayat Allah kata fawailul lil musallin alladhina hum fi salat alladhina hum an salatihim sahun. Dia kata sebab dia masa dia solat dia dalam keadaan dia itu tidak solat dalam keadaan fokus dan tidak khusyuk, dan dia seorang yang mensia-siakan solatnya. Jadi dia kata tak payah solat sebab tak khusyuk. Nabi SAW seorang Nabi Rasul ulang alik di masjid. Hatta Nabi berada ketika mana hujung hayat baginda yang Nabi sakit. Ada satu riwayat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, menunjukkan Nabi ini nak sangat pergi ke masjid walaupun Nabi sakit. Masa Nabi sakit tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi disebutkan istadda. Nabi berasa sakit yang bersangatan. Bila Nabi sakit yang bersangatan, wa idza huwa qad irtafa'at 'alaihi al-humma. Masa tu Nabi demam yang sangat kuat. Nabi demam yang sangat kuat. Bila Nabi demam sangat kuat, fattaja'a 'ala firashi. Maka Nabi SAW pun berbaring di tempat tidur baginda. Macam kita lah, kalau dah demam ni, kita lena lah, apa nak buat, dah demam. Ni ada setengah orang dia cucuk booster, dia demam. Okeylah, dia pun tidur, berehat. Baginda Nabi SAW bila demam, fanudiya bi salatil isya. Masa tu diserukan dengan seruan azan isya. Masa Nabi demam tu selepas solat maghrib, Nabi solat isya, Nabi solat maghrib berjamaah. Kemudian malam tu Nabi istadda fartafa'at alaihi al-humma. Demam Nabi tu, panas badan Nabi naik. Nabi naik suhu badan, demam. Fanudiya bi salatil isya. Masa tu diserukan dengan seruan azan isya. Walam yantabih alaihi salatu wassalam. Oleh kerana Nabi SAW masa tu Nabi demam yang bersangatan, Nabi tak jaga.
Nabi tak sedar, kata telah azan. Apabila Nabi tak sedar akan azan, maka sehingga menjadikan tuan-tuan dan puan sekalian, sebab apa Nabi jadi itu? Min syiddatil marad, kerana Nabi sangat sakit masa tu. Faltafat alaihi salatu wassalam lima bada'a an-nas yunaduna yaqulun. Masa tu tengah-tengah Nabi duduk tidur tu, Nabi dengar sahabat-sahabat sebut, sebab rumah Nabi, rumah baginda Nabi atau bilik Nabi ini, rumah Nabi dekat dengan masjid ketika itu. Nabi dengar para sahabat panggil, yunaduna yaqulun, para sahabat memanggil, menyeru Nabi, ya Rasulullah, kata mereka, wahai Rasulullah, namatin nisa, kata mereka, wahai Rasulullah, lena dah orang perempuan. Namatis sibyan, telah tidurlah anak-anak kecil. Maksud dia kata, Rasulullah, ni orang perempuan dengan anak-anak kami lena dah ni, maksudnya dah lewat. Maksudnya apa? Sahabat tunggu Nabi. Sebab apa sahabat tunggu Nabi? Sebab Nabi jarang tak pergi solat jemaah. Kita kalau tunggu kalau contohlah, tuan-tuan tunggu saya jadi tu imam, tunggu saya tak mai, tuan-tuan buat apa? Mestilah ada orang lain ganti jadi tu imam, sebab tahu dah tak mai dah tu kan, sebab kadang-kadang selalu ujuk tak mai macam tu. Tapi sahabat Nabi tunggu Rasulullah, sebab mereka tahu Rasulullah SAW akan pergi solat jemaah. Akhirnya bila Nabi tak mai, mereka panggil Rasul, ya Rasulullah, namatin nisa, namatis sibyan, ya Rasulullah, namatin nisa, wa Rasulullah, lena dah orang perempuan kami, wa Rasulullah, lena dah anak-anak kami ni, pakat lena habis dah Rasulullah. Seolah-olah macam mereka, bukan macam lah, memang mereka nak panggil baginda Nabi SAW untuk solat. Faltafat sallallahu alaihi wasallam ila man haulahu. Nabi pun sedak-sedak, Nabi tengok ada sahabat-sahabat lain, sahabat-sahabat apa Nabi, keluarga Nabi yang duduk dikeliling dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, asallan nas. Nabi kata, asallan nas, apakah mereka telah solat? Nabi tanya, depa sembahyang dah kah? Soalan macam itulah. Qalu la ya Rasulullah hum yantaziruna. Tidak wahai Rasulullah, mereka sedang menunggu kamu. Hal qala ana marid, tidakkah dikatakan aku sakit? La, tidak. Da'u, Nabi tak kata ana marid. Maksudnya masa tu bila sahabat kata, bila orang yang duduk keliling Nabi kata, bila Nabi tanya asallan nas, sembahyang, orang sembahyang dah kah? Macam itulah. Ini orang yang cinta, menunjukkan Nabi cinta nak pergi masjid. Nabi kata, orang sembahyang dah kah? Bila sahabat kata, la ya Rasulullah hum yantaziruna, tidak wahai Rasulullah, mereka sedang menunggu kamu. Kalau kita jadi Nabi, kita kata apa? Aku demam ni. Tapi Nabi tak kata ana marid, Nabi tak kata aku demam. Kata Nabi, la qala da'u li ma fil makhsab. Nabi kita bawa mayak lah. Bawa mayak untuk apa? Bawa mayak sebab Nabi SAW nak wuduk. Artinya Nabi nak pergi. Ambil ayat semayang, maka Nabi faghumia. Ambil ayat semayang, Nabi pingsan, tidur. Jaga-jaga asallan nas, orang semayang tak lagi Rasulullah, tak lagi. Depa tunggu kamu. Sahabat setia, kita lama dah cuci, kita balik dah. Nabi tanya asallan nas, depa semayang lagi? Tidak Rasulullah, mereka menunggu kamu. Nabi kita minta ayat lagi, minta ayat. Nabi ayat semayang, ambil ayat semayang, pensan lagi. Jaga tanya, asalan nas, orang solat tak lagi? Tidak Rasulullah, mereka tunggu kamu. Oleh kerana berulang kali Nabi SAW jadi demikian. Maksudnya bila Nabi nak bangkit saja, Nabi tak larat. Oleh kerana berulang kali demikian, tuan-tuan dan puan sekalian, barulah kata Nabi SAW, Nabi sebutkan, Nabi kata, suruh muru Abu Bakr fal yusalli bin nas. Nabi kata, suruhlah Abu Bakar, perintahkan Abu Bakar, muru Abu Bakr fal yusalli bin nas, perintahkanlah Abu Bakar, gantilah aku untuk menjadi imam kepada orang lain. Maksudnya suruh jadi imam kepada para jamaah. Barulah
Abu Bakar Siddiq menjadi imam. Dia jadi imam dalam 2-3 dalam hari pertama tu semua solat. Next day tu sebahagian solat. Nabi SAW, tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi minta, bila next day tu Nabi minta dah. Kalau kita dah demam, ada orang ganti, kita tunggu apa lagi? Bagi dia. Tambah kalau kita ni ada pengharap, tak apa, tak payah pasal dah ada pengharap dah. Kan? Ada pengharap tak payahlah pasal dah ada. Tak apa, aku tak pergi seorang, insya-Allah akan ada orang lain pergi. Takkan semua orang guring tak pergi. Aku tak pergi masjid, tak apa, mesti ada orang pergi punya. Hak itulah yang kita selalu rasa. Tapi Nabi tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari berikutnya Nabi kata, "Ud'u li Aliyan wal Abbas fad'uhum." Nabi kata, tolong panggil Sa'ad, Ali dengan Al-Abbas. Bila mai depa dua, Nabi kata, qala ihmalani ila al-masjid. Nabi kata, papahkanlah aku pergi ke masjid. Demam, sebab demam 2 hari. Tak larat. Demam tu demam maradul maut. Demam nak sampai saat habis hayat usia Nabi. Nabi panggil, ud'u Aliya wabna Abbas. Ud'u Aliya wal Abbas. Tolong panggil Ali dengan Al-Abbas, anak penakan dengan dengan pak penakanku. Dan Nabi kata, ihmalani ilal masjid. Bawa, kamu berdua tolong papa aku, bawa aku pergi masjid. Hebat perasaan nak bergantung hati Nabi SAW ke masjid. Kalau kita, tuan-tuan, tak ada, tak payah tunggu demam, tuan-tuan, tak payah tunggu demam. Lo ni pun hujan, Allah sejuk, dia kata. Lo ni musim tembok. Tempat tuan-tuan mungkinlah kalau siapa duduk tepi-tepi bendang ni sebelah kami tu, musim tembok ni basah sungguh, tuan-tuan. Sungguh basah. Sungguh. Memang rasa. Allah letih lah, mata pun berat. Kena pula makan sedap malam tadi. Allah letih. Tak ada demam. Demam pagi tu je lah, lepas tu tak demam lah. Tuan-tuan dan puan sekalian, benda sama berlaku kepada sebagai riwayat cerita-cerita yang lain yang ada kepada golongan al-arif billah, orang yang kenal Allah ni, para sahabat, para ulama, mereka ada perasaan sama. Contohnya, tuan-tuan dan puan sekalian, Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, anak kepada Abdullah bin Zubair, Amir nama dia. Anak kepada Abdullah bin Zubair iaitu Amir, dia ni, tuan-tuan dan puan sekalian, nazala bihil maut fasami'a al-adhan yu'dhana li salatil maghrib. Masa tu dia ni orang nampak dia nak habis umur dah. Nak habis umur dah. Amir bin Abdullah bin Al-Awwam, Amir bin Abdullah bin Zubair Al-Awwam, dia ni orang nampak sakit dia tu sakit nak sampai umur dah, nak habis umur dah. Tengah-tengah sakit tu, tuan-tuan dan puan sekalian, fasami'a al-adhan. Masa tu dia dengar orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebut hayya 'alas salam, mas sembahyang. Dia dengar, tuan-tuan dan puan sekalian. Bila dia dengar, tuan-tuan, maka kata dia, ihmaluni. Kata Amir, bawakanlah aku pergi ke masjid. Kamu semua tolong usung aku pergi ke masjid. Tolong usung. Kita usung apa, tuan-tuan? Tak ada lah. Dia minta usung pergi ke masjid. Bila dia minta usung ke masjid, kata mereka, qalu subhanallah wa anta ala hadzal hal. Subhanallah wa anta ala hadzal hal. Kata depa, subhanallah, ni nak suruh kami usung kamu ni nak mati dah ni. Depa tahu lah, depa kata, ni tak ada ni, nak mati ni. Sakit kuat ni. Qala na'am. Kata Amir, na'am, ya. Asma'u munadillah. Aku dengar penyeru Allah. Yaqul hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dia kata, asma'u munadillah. Aku dengar tukang seru Allah, iaitu muazzin. Aku dengar seruan muazzin yang sebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Aku dengar seruan dia. Walaupun aku sakit, asma', aku sedang dengar. Maksudnya conversation tu berlaku ketika mana dia dengar azan. Azan maghrib.
Kita kata apa nak pergi waktu maghrib, waktu isyak lah, isyak pahala lebih sikit. Dah. Asma', aku sedang dengar, kata dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa jadi wala ujibuhu? Dia kata, macam mana aku dengar orang panggil hayya 'ala salah, hayya 'ala falah, aku tak, wala ujibu, aku tak sahut seruan itu. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, kata dia, ihmaluni ilal masjid, bawalah aku pergi ke masjid. Qala, disebutkan dalam riwayat itu, fahamaluhu, maka diusunglah dia pergi ke masjid. Faraka'a raka'ah ma'al imam, dia sempat salat satu rakaat bersama dengan imam fi salatil maghrib, dalam salat maghribnya. Thumma mata fi sujudihi, kemudian dia mati dalam sujudnya. Allahu Akbar. Habis usia umur dia dalam masjid. Seorang lagi tuan-tuan dan puan sekalian, seorang nama Muhammad bin Khafif rahimahullah, yang mana dia ni seorang ulama dalam mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, disebutkan sebagai seorang ulama dalam mazhab Hanabilah, iaitu Syekh ataupun Al-Imam Muhammad bin Khafif. Dia ni tuan-tuan dan puan sekalian, disebutkan dalam riwayat qad nazala bihi falij. Dia ni, kalau kita sebut bahasa Melayu falij ni, dia nazala bihi, telah turun kepada dia falij. Falij ni artinya kena stroke lah, stroke setengah, stroke apa ni sebelah. Al-Imam Muhammad ibn Khafif, daripada seorang ulama Hanabilah, dalam riwayat dia ni stroke sebelah. Bila dia stroke, tuan-tuan dan puan sekalian, yaqulun fakana idza udhina alaihi lis-salati idza sami'a al-adhan qala ihmaluni ila al-masjid. Dia kata, tolong, bila dia disebutkan riwayat dia ni, walaupun dia stroke, dia dengar seruan azan, dia kata, tolong bawa usung saya pergi masjid. Qalu, kata mereka, subhanallah innallaha qad a'adzaraka. Kata orang yang bila dia kata tolong bawa aku masjid, dia berkata, subhanallah, sesungguhnya Allah telah menguzurkan kamu. Kamu tak perlu pergi masjid, kamu uzur. Memang betul pun, uzur. Memang uzur pun. Uzur, tuan-tuan. Uzur dah dia. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, kata dia, qala i'lam anna Allah qad a'dzarani. Dia kata, betul, Allah telah menguzurkan aku. A'lam, aku mengetahuinya, aku tahu. Dalam kitab fiqh, kalau dah jadi sampai ke tahap tu, adalah keuzuran kepada diri dia. Adalah keuzuran kepada diri dia. A'lam, aku mengetahuinya, lakinni la atiqu, la asbir. Aku tahu, tapi masalah aku tak mampu dan aku tidak sabar. Thumma qala idza sami'tum hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah wa lam tarawni fi as-saffi fatlibuni fil maqbarah. Dia kata, aku tahu memang tak kena apa dah, aku ni uzur. Tapi kamu ketahuilah kamu semua, kalaulah aku mendengar seruan azan, minta maaf, kalaulah bila diserukan dengan seruan azan, kamu tak nampak aku berada di saf, maksudnya di saf masjid. Kalau dengar seruan azan, kamu tak nampak aku berada di saf masjid, kamu carilah aku di kubur. Artinya dia kata, selagi mana dia belum masuk kubur, dia akan pergi ke masjid, dia akan usah pergi masjid, dia akan suruh orang bawa dia pergi ke masjid. Demikian kekuatan iman mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ni tuan-tuan dan puan sekalian, tak larat dah. Tak larat. Hari itu PKP, kena azan dulu Dia itu penceramah kuliah maghrib, dia pun memberi laluan azan, isyak sekiranya telah masuk waktu dan kemudian menyambung semula kuliah selepas selesai azan. Terima kasih. Duduk lagi. 2 minutes more. Sorry. Okay. Saya baca sini, saya dengar macam dah ni. Okay, tak apa. It's okay. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita tuan-tuan, PKP hari tu, bila jadi PKP pakai marahlah geng-geng masjid ni, tutup masjid. Yang masalahnya saya lah di antara orang yang takut tu. Pasal kami ni yang keluar ni. Tuan-tuan rasa lah kan, kita nak tutup masjid ni rasa seronok kan? Kita nak sign tutup masjid, bukan kita lah. Bahkan dulu yang Tengku Raja Muda, masa nak sign nak tutup masjid, tuan-tuan, baginda duduk pick up panjang. Tuan-tuan ingat kita ni seronok-seronok ke tutup? Seronok lah. Ni nak duduk jauh-jauh ni, rasa seronok ke? Kita buat ni sebab apa? Semata-mata sebab kita dinasihatkan dan orang bagi tahu kajian begitu begini. Itu sebab kita thiqah kepada ilmu mereka.
Depa bagi tahu dengan kajian sains begini, kita tak ada ilmu tu, maka kita terima. Seolah-olah kita ni mukrah. Seolah kita ni terpaksa ikut. Kalau lah ada orang kerja ni kan, kalau mungkin siaran kita dibaca, didengar, ditonton oleh sahabat-sahabat kita yang dalam bidang perubatan ni, minta maaf lah, memang begitulah. Kita buat keputusan untuk nak duduk jauh-jauh dengan nak tutup hari tu ni sebab nasihat itu saja. Kerana kita tahu itu adalah mungkin kaedah mengawal kawalan wabak dan sebagainya. Sebab tu bisarahah, secara betul terang, itu saja sebab dia. Kita tak mau. Sampai hari ni kita berusaha lagi untuk didekatkan. Sampai hari ni tak berhenti kita usaha untuk nak dekat, tak berhenti. Agensi agama dalam perkuliahan tak berhenti, duduk tanya ulang sebab kajian semakin lama ada, semakin lama semakin ada. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dulu jauh 2 meter menjadi 1 meter, lah ni jadi tak tahulah, di antara kepala ke kepala kot semeter. Ada yang macam tu. Kajian semakin ada. Dan kita harap ada lagi kajian-kajian yang mungkin memihak kepada keinginan tuntutan kita memenuhi sunnah Nabi SAW, menunaikan solat berjemaah dengan sesempurna mungkin. Kita nak ke arah tu. Tapi janganlah jadikan apa yang berlaku pada hari ini sebagai sebab kita tak pergi masjid. Oh, tak boleh pergi sebab dia nak pergi buat apa, dia kata. Sembahyang jauh-jauh tak sah. Masya Allah, sah tak sah tu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak dapat pahala. Pahala tu bukan kita punya hak. Hak Allah. Allah menentukan pahala. Kita jangan ambil kuasa Allah. Hak ni itu merupakan kuasa prerogatif Allah. Allah yang menentukan. Ini saya sebut supaya jelah kita semua kena faham. Tapi itu jadikan alasan. Sembahyang Jumaat. Itu masa kita tak pergi solat Jumaat. Oh, pakai tak begitu begini. Bila buka masjid solat Jumaat, mengadu dapat juga pula segala masalah yang orang tak pergi masjid pula solat Jumaat. Sedangkan kita ada peraturan yang menyebutkan dalam seksyen 27 enakmen jenayah dalam syarak, memang ada satu kesalahan jenayah apabila orang tak solat Jumaat ni, memang ada. Tuan-tuan tolong mengadu, bagi tahu, oh ada orang tak solat Jumaat, mengadu. Sebab memang ada dalam enakmen jenayah dalam syarak, dia boleh didenda 1,000, tak lebih 1,000, tak lebih daripada 6 bulan, boleh masuk penjara. Memang betul ada dalam enakmen jenayah dalam syarak. Ini kita berharap supaya tuan-tuan dan puan sekalian, kita usahalah setakat mana kemampuan kita. Itulah yang Nabi SAW kata, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sedaya upaya kamu. Hak yang kita buat ni atas prinsip itu, sedaya upaya kita. Kita bertakwa kepada Allah sedaya upaya kita. Setakat mana yang dibenarkan kepada kita, yang dimampukan kepada kita, itulah yang kita usaha. InsyaAllah, dan semoga kita semua diberikan kekuatan. Saya ucapkan terima kasih atas ruang pada malam ini. InsyaAllah ada kesempatan kita bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan saya sendiri, mohon kita sama-sama sampaikan kepada sahabat-sahabat kita. Ajaklah mai ke masjid, tak ada masalah. Mai ajalah, walaupun tak boleh dapat sah, tak apa. So kurang-kurangnya kita termasuk dalam hadis Nabi, yang Nabi kata, ittaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sedaya mana upaya kita yang dibenarkan kepada kita, yang kita berkemampuan melakukannya. Itu pun telah memadai untuk mendapatkan kelebihan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf kalau ada salah silap menyampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma